Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Inilah dia gempak dan panas sahabat-sahabat semua. Ya, ketika dalam sesi soal jawab bersama rakyat di penutupan majlis setahun bersama dengan Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani ini. Ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak membataskan apa jenis soalan, ya, tanpa ditapis, tanpa memilih sesiapa sahaja ya boleh memberikan soalan. Dan hari ini sekali lagi ini terbukti bagaimana keterbukaan Kerajaan Perpaduan ini dengan menerima soalan secara direct, secara terus ya daripada warga emas, daripada pelajar, daripada anak-anak muda, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita tonton soalan dan juga jawapan yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ya kepada daripada rakyat Malaysia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadim bin Haji Yusof. Ulang semula. Nadim. Nadim bin Haji Yusof. Silakan. Saya sudah warga emas. Jadi saya bukan wakil rakyat, tetapi dengan usia warga emas ini saya mewakili rakyat. Dan hari ini rakyat ingin merakamkan ucapan penghargaan di atas sambutan 1 tahun Malaysia Madani. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, apabila kami menerima seorang pemimpin baru, kami dapati Yang Amat Berhormat Datuk Seri adalah seorang yang dinamik, seorang yang amat tinggi political will-nya kerana berani mengubah apa yang sebelumnya tidak ada. Okey. Tetapi sebagai rakyat, ianya umpama seorang anak dan ada sedikit kekurangan yang rakyat melihat. Tetapi kalau kita nak mengatakan anak nak menegur bapa agak tidak sopan. Tetapi sekiranya apa yang terbuku di dalam hati ini tidak diluahkan, mungkin ianya menjadi bara yang akan merosakkan tubuh badan. Jadi ayahanda izinkan anak anda untuk meluahkan apa yang terbuku di hati. Silakan Cik Nadim, soalannya. Okey. Bagi rakyat, kami amat menghargai Yang Amat Berhormat Datuk Seri sebagai pemimpin. Tetapi apa yang rakyat nampak bahawa tidak ada kerja pasukan, team play daripada ayahanda-ayahanda yang membarisi jemaah menteri. Jadi seolah-olah ayahanda Datuk Seri ini dibiarkan berseorangan mengemudi bahtera menghadapi cabaran lautan yang ganas itu. Ini persepsi daripada rakyat. Jadi apakan daya kami? Kami hanya dapat mendoakan saja. Ya, soalannya Tuan Nadim. Jadi jika boleh ayahanda, bagaimanakah untuk menggerakkan ayahanda-ayahanda yang membarisi jemaah menteri ini supaya dilihat bersama sebagai satu pasukan yang kuat untuk membawa Malaysia ke hadapan. Baik. Itu saja Cik Nadim. Datuk Seri, saya bayangkan kalau pentas lain soalan macam ni kena tapis dah ni. Tapi saya yakin dengan wibawa dan keterbukaan Datuk Seri. Silakan. Itu bedanya Kerajaan Madani ini. Kita tidak syaratkan, kita izinkan soalan dikemukakan, dan nampaknya walaupun sudah bukan rasmi wakil rakyat atau ahli parlimen, tapi lebih sopan santun daripada yang saya dengar di parlimen. Ini yang bila sebut terbuku tu, saya ingat lagu P. Ramlee dulu, terbuku di kalbu dengan sopan santunmu. Baik. Ini persepsi kita kena ubah. Sebab apa kita adakan pameran ni? Laporan ni. Sudah lihat
peranan tiap kementerian. Kita mesyuarat tiap minggu. Dari kewangannya, ekonominya, KKR-nya, kesihatan, pendidikan, komoditi, ya, MITI. Kalau kita catat MITI ratusan bilion, itu bukan kerja Anwar satu orang. Tak mungkin itu, Pak. Itu maknanya menteri yang berkenaan. Bukan hanya menteri satu orang. Maida, Matrid, dan Kementerian Luar. Jadi kalau kita faham, kita lihat umpamanya urutan begitu rupa. Tengok di Kementerian TPM 1. Kalau kita lihat umpamanya yang KUD, usahawan desa. Kita lihat umpamanya usaha yang terus menyantuni setiap desa, setiap produk kecil, sederhana ditingkatkan supaya dapat diekspor lebih baik. Lihat Kementerian Dalam Negeri, lihat dari segi komoditi, gunting sampai ke Indonesia, sampai ke Eroppa, supaya ekspor kelapa sawit ditingkatkan. Itu saya tidak terlibat secara langsung, saya beri sokongan. Jadi harus rakyat dan masyarakat juga adil. Dia boleh menilai ada prestasi A, ada prestasi B, ada prestasi C, masing-masing menteri. Tapi kat kementerian dilakukan untuk penyantuni belia dari rakan muda, soal wanita, anak-anak. Dan ya, saya tak dapat umumkan semua. Koperasi, semua ada usaha. Dan saya tidak fikir kita dapat catat perubahan dan kejayaan seperti mana kita catat tanpa pasukan yang mantap dan komitmen pimpinan keseluruhannya. Ya. Dan bukan setakat itu, penjawat awam. Ini kita siapkan ini. Penjawat awam yang saya tahu tempohnya sedikit, pendek sekali. Beberapa menteri, maksud saudara Fahmi, terlibat. Dan kemudian KSN dan beberapa pegawai Tok Salahuddin. Itu saban hari sampai malam. Saudara-saudara, tapi dia tidak dapat publicity seperti mana publicity PMX. Ya. Kalau saya bicara, tentunya diberikan keutamaan karena kebetulan saya itu PM. Jadi sebab itu saya berpendapat laporan seperti ini harus diteliti oleh rakyat. Jangan datang ya ada jual murah, ada makan durian macam Surah Mak Sabu. Ya. Saya diminta datang ke sini, dia pergi makan durian dulu. Tapi dia tidak ganggu program. Baik. Jadi saya cadangkan, ya, umpamanya hasil padi yang meningkat itu kerana asakan dari menteri, dari Mardi, dari Jabatan Pertanian turun untuk meningkat. Jadi lebih baik kita pergi dan lihat sendiri apa dia pekerjaannya 5 tahun dulu, 3 tahun dulu, setahun yang lalu, dan apakah ada perubahan yang nyata. Saya berpendapat melihat kepada prestasi, alhamdulillah. Walaupun saya tidak mau takabur. Manusia ini ikhtiar melakukan perubahan, tetapi cari jalan dan ikhtiar supaya tambah. Jadi saya cadangkan rakyat bila menyantuni melihat sekarang di sini, bulan depan di Selangor dan berikutnya ke negeri lain, ambil kesempatan lihat kejayaan-kejayaan. Ya. Tengok cara pertahanan. Ya. Itu beda. Cara kita beli kontrak, beli senjata, itu berbeza. Tak ada komisen, tak ada ejen yang ambil ratus-ratus juta ringgit. Kontrak-kontrak kita lebih telus. Setahun ini, menteri-menteri, tidak ada rekod seorang pun yang disiasat pasal rasuah. Jadi saya terpaksa akui ini, dan InsyaAllah kita akan betulkan. Terima kasih peringatan itu. Dan mungkin menteri-menteri dan kementerian-kementerian harus hebahkan dengan penerangan masing-masing supaya orang dapat faham bahawa kerja ini adalah kerja pasukan. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri. Kita masih ada berbaki masa yang agak lewah. Saya cuma terkeliru di mana yang berhimpun ingin bertanya dan yang mana yang media. Ini media di tengah. Ini itu juga beratur ya. Ini juga beratur. Saya nak kenal pasti. Saya bagi anak muda tu. Kita bagi anak muda baju putih.
kemudian saya akan beralih ke sini. Kita akan hentikan dialog ini sekitar 4-15 minit. Silakan, ringkas dan padat. Boleh saya berikan ruang ni. Silakan. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Saya Aiman Najmi dari Universiti Utara Malaysia, Kedah. Aiman. Okey. Baik, hari ini Sila. saya datang ke sini sebab ada Karnival Kerjaya yang menawar ataupun menjanjikan 40,000 peluang pekerjaan kepada anak muda ataupun graduan macam saya. Baik, jadi persoalannya di sini adalah dalam majalah Madani terdapat satu istilah Pulse Normal Time, PNT, dan dapat dikaitkan juga dengan 4IR, Fourth Industrial Revolution. Okey, jadi di sini bagaimanakah terdapat dua istilah yang memberitahu sebagai era pasca normal yang tidak normal untuk Pulse Normal Time dan juga untuk 4IR iaitu industri yang cepat berubah. Jadi soalan saya adalah bagaimanakah pihak kerajaan ataupun agenda Madani dapat untuk memastikan kami iaitu graduan dan anak-anak muda bersedia pada masa hadapan bukan sahaja dalam konteks pekerjaan tapi juga dalam konteks masa depan. Dalam pada masa yang sama, kerajaan pun belum tentu tahu apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Terima kasih. Ya. Datuk Seri Timbalan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Madani. Saudara Aiman, saya terlebih dahulu ingin mengucapkan berbanyak-banyak penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk membantu beliau sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pertanggungjawaban yang diserahkan kepada saya bukan hanya sekadar menahodai Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, tetapi terdapat lebih daripada 20 jawatan kuasa kabinet atau majlis atau jawatan kuasa khas yang telah dipundakkan kepada saya untuk saya membantu beliau. Antaranya ialah soal TVET, di mana saya menjadi pengurusi majlis TVET negara. Di dalam hal ini, saudara Aiman dan saudara-saudara yang lain, para mahasiswa dan para pelajar, TVET menjadi keutamaan kepada kerajaan Madani ini, di mana kita melihat di sana terdapat 1,344 institusi TVET di seluruh negara dan terdapat 12 kementerian yang mengendalikan institusi TVET ini. Untuk para mahasiswa, apa yang diperlukan, kita akan merubah kursus-kursus yang diambil dalam liberal arts atau aliran yang bukan sains untuk kita berikan keterampilan atau kursus kemahiran, bukan hanya sekadar universiti dan juga institusi TVET yang lain seperti politeknik, tetapi kita juga mempunyai institusi di bawah MARA yang diletakkan di bawah KKDW untuk memberikan peluang kerjaya pada para pelajar dan kepada bakal-bakal pekerja yang kita sebut sebagai guna tenaga penuh di negara kita. InsyaAllah rancangan keseluruhan dilakukan kerana komitmen Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berada di tahap paling tinggi untuk melihat seluruh rakyat di negara ini mempunyai pekerjaan yang baik, insya-Allah. Saya pernah menjadi Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri pertama kali, dan ini kali kedua saya lihat Datuk Seri Anwar berbeza dengan Perdana Menteri sebelum itu, apatah lagi dengan Perdana Menteri 3 orang sebelum beliau. Untuk itu kita lihat dalam tempoh insya-Allah 4 tahun mendatang, jika rakyat terus bersatu, berpadu, dan insya-Allah menteri-menteri akan terus bekerja di dalam semangat sepasukan, saya amat yakin kestabilan politik
akan dapat memacu pembangunan di negara ini, insya-Allah. Begitu juga dari segi pembangunan ekonomi dan juga peluang-peluang bidang yang lain. Saudara Aiman dan mahasiswa-mahasiswi yang ada di sini, saudara-saudara sekalian, kita berikan penghargaan sekali lagi kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam tempoh setahun ini sebagai Perdana Menteri. Salam. Juga rakyat ternanti-nantikan saya kira laporan ataupun ke Majlis TVET, laporan yang disampaikan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dalam media menjelang tahun hadapan insya-Allah 2024. Sila Datuk Seri Fadilah. Dengan izin Yang Amat Berhormat, Saudara Aiman, mungkin saya nak tambah sedikit je. Selaku pelajar, saya kira setiap kementerian akan ada dasar dan juga strategi. Misal kata dikatakan tadi, bagaimana kerajaan tahu apakah kedudukan masa depan negara kita dalam bentuk teknologi dan apa yang ada di hadapan. Kita ada Kementerian Sains misalnya yang melihat dan meneliti the frontier teknologi, apakah teknologi baru yang akan ada dan sebagainya. Dan sebab itu saya nak cadangkan kalau ada para pelajar dalam dewan ini untuk mengkaji ke setiap kementerian akan ada dasar dan juga inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh setiap kementerian. Kalau kita dapat ikuti itu, barulah kita dapat lengkapkan apakah peluang yang ada untuk masa depan, apakah ilmu dan kemahiran yang perlu ada pada kita untuk mengisi ruang dan peluang yang diperlukan oleh kerajaan. Misal kata dalam sektor kami, sektor peladangan dan komoditi, peluangnya ialah bagaimana kita nak automate ataupun menggunakan mekanisasi dalam sektor peladangan. Yang ini diperlukan. Dan di sinilah kepakaran anak-anak muda diperlukan untuk memikirkan apakah kaedah dengan kepakaran ilmu yang ada untuk kita tingkatkan dalam bidang otomasi dan juga mekanisasi. Ini salah satu contoh. Dalam sektor peladangan, bagaimana kita nak keluarkan baja-baja kita sendiri yang mesra alam, yang mampu digunakan oleh para petani untuk kita tingkatkan produktiviti. Bagaimana kita nak keluarkan dari segi saintifik racun-racun serangga ataupun musuh-musuh pada tanaman kita. Ini adalah perkara-perkara yang diperlukan dan kita mengharapkan generasi muda lah yang ada ilmu, yang ada kemahiran, yang menuntut di universiti ini untuk meningkatkan kepakaran mereka dan akhirnya menyumbang kepada produktiviti dan juga dengan itu akan meningkatkan pendapatan, bukan saja pendapatan diri sendiri tapi lebih utama pendapatan negara yang akhirnya untuk membantu rakyat kita keseluruhannya. Terima kasih. Datuk Seri Perdana Menteri, saya baru terfikir agaknya ini dalam sejarah Perdana Menteri kan kedua-dua timbalannya berdepan dengan soalan rakyat secara langsung ni. This is history ni. Itu satu gambaran, mungkin jenama baru program ini adalah Kerajaan Madani Berani Berdepan dengan Soalan Rakyat Langsung. Saya berikan ruang ini terus Datuk Seri memberikan isyarat yang terima laporan. Terbaik ya, itu dia sahabat-sahabat semua. Silakan. Seperti yang saya katakan, ini adalah sejarah tercipta sekali lagi. Soalan tanpa ditepis, rakyat bebas memberikan soalan terus kepada Perdana Menteri kita. Bukan saja kepada Perdana Menteri, juga kepada timbalan Perdana Menteri pertama dan juga kedua, sahabat-sahabat semua, untuk menjawab persoalan ya daripada pelbagai lapisan, tidak kira mengira bangsa, agama, dari pelajar, veteran, warga emas dan sebagainya. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itulah dia ya Kerajaan Madani, kerajaan yang sentiasa peka dan mendengar suara rakyat, mendengar keluhan rakyat, mendengar persepsi rakyat di luar sana. Terbaik. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Nampak Channel. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.